Didik TV KPM. Okey, Syafiqah dan semua calon SPM kita. Okey, untuk format pentaksiran sijil SPM 201 mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ada dua kertas. Yang pertama, kertas 1 527/1 iaitu instrumen dia ujian objektif dan subjektif. Kemudian jenis item bahagian A objektif pelbagai bentuk, bahagian B subjektif respon terhad respon terbuka, bilangan soalan bahagian A 20 soalan, bahagian B 4 soalan subjektif. Okey, kemudian jumlah markah 100/100, tempoh ujian 2 jam 30 minit. Wajaran untuk SPM ialah 80%. Dan kertas 2 ialah 527/2 ialah ujian lisan yang telah selesai pada bulan November yang lepas. Jadi markah untuk pelajar dah ada untuk kertas 2. Yang kita nak bacakan sekarang ialah kertas yang pertama untuk bahagian B. Okey. Seterusnya, murid sekalian, okey, untuk petang ini Ustaz akan terangkan ialah bahagian B untuk soalan 3 dan 4. Yang mana dalam soalan 3 dengan 4 ni ialah soalan ulum Al-Quran, tingkatan 4 5 markah, tingkatan 5 5 markah, 10 markah, ditambah dengan ulum Al-Hadis tingkatan 4 dan tingkatan 5 5 10 markah. Jadi untuk soalan 3 ini berjumlah 20 markah. Kemudian soalan 4 akidah Islamiah tingkatan 4 5 markah, tingkatan 5 5 markah, 10 markah digabungkan dengan akhlak Islamiah tingkatan 4 5 markah, tingkatan 5 5 markah, 10 markah, 20 markah untuk soalan 4. Jadi kita terus kepada mendalami satu persatu. Okey, untuk bidang ulum Al-Quran, Ustaz percaya murid sekarang sedang berusaha untuk mendalami, untuk menghafal, untuk mengingat semua fakta penting. Tetapi untuk bidang ini, apakah dia perkara-perkara yang perlu murid-murid fokuskan supaya dapat menghafal dengan baik, mengingat dengan baik? Pertama sekali, okey, pengertian istilah ulum Al-Quran wajib dihafal, wajib diingat dan semestinya sebagai guru yang menanda, Ustaz nak jawapan itu sama dalam buku. Contohlah, okey, pengertian Al-Quran, pengertian ulum Al-Quran, pengertian mukjizat, pengertian wahyu mesti dihafal sama dalam buku. Jadi Ustaz nak tanyalah kepada Syafiqah. Okey, apakah dia maksud Al-Quran dari segi istilah? Contohnya lah, apakah maksud Al-Quran dari segi istilah? Silakan Syafiqah. Baik Ustaz, satu soalan yang bagus Ustaz. Saya rasa dari Al-Quran ni Ustaz, dari sudut istilah kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara mutawatir. Terbaik. Jadi Alhamdulillah. Ustaz nak macam inilah dia nanti jawapan yang keluar dalam SPM nanti. Maksud dia contoh jawapan yang tepat. Sebab apa? Sama dalam buku yang kita hafal. Mesti ada ibu jawapan iaitu kalamullah yang bermukjizat. Satu markah tu. Ditambah dengan 2-3 lagi fakta seperti turun secara mutawatir kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Jadi mesti hafal sama dalam buku supaya dapat markah 2/2. Kalau Syafiqah atau murid jawab tak sama dalam buku, ada iras dengan jawapan, dapatlah 1/2 markah. Jadi pentingnya ada lagi masa, tolong hafal sama dalam buku, insya-Allah dapat 2/2 markah. Okey Syafiqah? Okey, seterusnya yang kedua, sejarah perkembangan ulum Al-Quran zaman Nabi SAW. Kita kena hafal 2 fakta penting. Kemudian zaman sahabat, ada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali. Hafal 2 fakta yang paling mudah, yang mana akal kita boleh ingat. Okey. Kemudian zaman Umayyah, 2 fakta, zaman Abbasiyah 2 fakta. Jadi murid-murid hendaklah menghafal dengan baik, menghafal dengan betul sama dalam buku. Yang penting 2 fakta je Syafiqah. Tak perlu banyak. Yang penting 2, yang penting sama dalam buku. Insya-Allah kita dapat jawab dengan baik. Seterusnya, kepentingan. Jika ada kepentingan, jika ada keistimewaan, jika ada ciri-ciri, kita kena hafal 2. Contohnya lah, Al-Quran sebagai mukjizat. Apa kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat? Okey. Kemudian makiyah. Apakah ciri-ciri makiyah? Apakah ciri-ciri ayat madaniyah? Jadi kita kena hafal 2 yang paling penting, yang paling mudah. Jadi carilah dalam buku tu yang paling mudah untuk dihafal dan kita boleh mengingat dengan baik, boleh keluarkan baik semula dengan baik. Okey, kemudian perbezaan antara istilah tafsir riwayah, tafsir dirayah, tafsir isyarah, mesti tahu maksud dia.
tahu contoh buku dia. At least 2 perkara itu mesti diketahui untuk kita membezakan di antara tiga perkara tersebut. Okey, dan kemudian yang kelima, usaha individu, usaha masyarakat, usaha negara. Okey, semua calon yang dikasih sekalian, Ustaz nak bagi satu tips supaya mudah untuk anak jawab. Usaha individu biasanya melibatkan kepada kita. Bagaimana kita nak mendalami satu perkara tersebut kan? Jadi apa kita kena buat? Kita kena mempelajari, kita kena membaca buku, kita kena mendengar daripada guru-guru, kita kena mungkin melihat ceramah atau mendengar ceramah, pergi ceramah untuk menguasai sesuatu ilmu. Itu ialah usaha individu. Kemudian masyarakat. Bila masyarakat, contoh apa yang dia buat? Dekat kampung kita, dekat taman kita, dekat kawasan perumahan kita, adanya kuliah agama, adanya kelas fardu ain dan sebagainya untuk memenuhi ataupun untuk mengadakan aktiviti supaya sampai kepada masyarakat apa yang kita nak tersebut. Kemudian negara, biasa melibatkan kepada penguatkuasaan, tindakan undang-undang, kerajaan mengadakan kempen. Itu semua boleh digunakan sebagai usaha individu, masyarakat, negara sesuaikan dengan tajuk yang keluar. Boleh Syafiqah? Boleh. Jadi Ustaz. Ustaz harapkan subjek ini boleh dapat A apa? A plus. Mesti A+. wajib dapat A plus. Jadi usaha sebaik yang mungkin. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu ulum al-hadis. Ada pelajar yang katakan susahlah Ustaz ulum hadis ni. Kalau Syafiqah suka tak ulum hadis? Saya suka. Suka. Sebab kita akan dapat mengkategorikan hadis itu sahih ke, hasan ke dan sebagainya. Betul tak? Kemudian kita akan mengetahui nama-nama hadis. Hadis marfu', hadis mauquf, hadis mursal dan sebagainya. Jadi sebenarnya seronok bila kita belajar bidang ulum hadis ni. Kenapa? Dapat memahami hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang palsu dan sebagainya. Okey, pertama Syafiqah dan semua calon sekalian. Pertama, mesti menguasai pengertian istilah hadis dan ulum hadis. Macam sanad. Mudah aja. Apa maksud sanad? Rangkaian perawi hadis. Okey, kalau mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang, mustahil untuk berbohong. Contohlah Ustaz tanya, bila ke SPM bermula? 2 hari bulan 3. Satu Malaysia tahu. Itu maksudnya mutawatir. Benda yang semua tahu. Okey. Kemudian gharib. Okey, hadis hasan, hadis sahih, hadis syaz yang mana pelajar kena menguasai, kena menghafal dan kena cari dalam buku tu untuk setiap perkara ini kena kuasai dengan baik. Okey, sebab dia akan keluar pada OPB yang telah pun diterangkan dan juga pada bahagian subjektif akan keluar juga. Okey, kemudian nombor 2, sejarah hadis dan ulum hadis seperti hadis riwayah, hadis dirayah. Apakah maksud hadis riwayah? Apakah maksud hadis dirayah? Kemudian zaman Rasulullah, apa yang berlaku? Zaman sahabat, apa yang berlaku? Jadi kena hafal 2 fakta. Hadis dirayah, hafal 2 fakta juga zaman Rasulullah, juga zaman sahabat dan sebagainya. Okey, jenis bahagian perbezaan. Ini yang penting dalam bidang ulum al-hadis. Contoh hadis mutawatir, ada jenis dia. Mutawatir lafzi dari segi lafaz ataupun mutawatir maknawi. Dari segi apa? Syafiqah, dari segi Maknawi. Maknawi sama juga kan? Okey, kemudian hadis ahad, ada bahagian-bahagian dia. Ada berapa bahagian hadis ahad, Syafiqah? Ingat tak? Dah baca buku kan? Dah ada baca berapa? Ustaz. Berapa? Sekejap. Hadis ahad. 2 ke Ustaz? Ada 3. Ada 3. Satu lagi kurang. Jadi kena baca buku lagi. Baik. Kita bila 10 hari bulan 3. Sempat lagi. InsyaAllah Syafiqah sempat lagi. Dan semua calon untuk kita kuasai semula. Okay, Hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Semua itu ada bahagian dia, ada jenis dia yang mana kita kena ingat. Okey, dan kena hafal lah. Okey, kemudian hukum beramal dengan hadis marfu'. Hadis marfu', mauquf, mursal. Perkara pentinglah dalam bidang ini ialah maksud hadis kena hafal, hukum beramal kena hafal. Okay, kemudian sunan sitah, metodologi penulisan kitab. Kena hafal nama pengarang kitab dan juga 2 kedudukan dia. Macam Sahih Bukhari, tempat yang pertama. Okey, dalam susunan sunan sitah. Okey, dan juga kita kena ada menghafal, mengingat usaha individu, usaha masyarakat, usaha negara, sama yang Ustaz terangkan tadi. Kalau individu, kita kena mesti membaca buku, menghafal buku. Okey, dan kalau misalnya masyarakat, membuat program. Kalau negara, penguatkuasaan, kempen dan sebagainya. Inilah dia perkara-perkara yang Syafiqah dan semua calon SPM kena kuasai dalam bidang ini. Kenapa? Semua bidang akan masuk dalam periksa Syafiqah. Tidak ada bidang yang orang kata boleh tak jawab, tak boleh.
Sebab dia akan menyumbang markah. Mana kalau tak baca, dia akan hilang markah kat situ. Jadi, Ustaz mohon kepada semua calon, tolong baca betul-betul. Ada lagi masa, insya-Allah kita boleh berjaya dengan cemerlang dalam pendidikan Quran Sunnah untuk dapatkan A. Syafiqah, A apa? A+. Insya-Allah. Insya-Allah. Didik TV KPM